Assalamualaikum dan salam sejahtera, my boys and my student. Hari ini cikgu sambung tajuk segitiga, segi empat dan poligon, muka surat 19. Okey. Kalau kita tengok sini, segitiga ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada sebuah segitiga. A ni dinamakan sebagai puncak. B, X ni ialah sudut puncak. C, maksud dari sini ke sini dipanggil sebagai sisi, belah sana pun sisi juga. D ialah ketinggian. Ketinggian ni daripada tapak 90 darjah ke puncak. Dan Y ni ialah sudut tapak. Mana tapak? F. Daripada hujung ni hingga ke hujung sini dipanggil sebagai tapak. Dalam satu segitiga juga ada satu yang dipanggil sebagai penengah. Maksudnya dia duduk di antara titik tengah dua ni, antara bucu dan titik tengah antara yang bersentang dengan bucu ni. Bersentang dengan bucu ni dekat sini. So ini titik tengah. So ini yang garisan ni dinamakan sebagai penengah. Kita move on untuk soalan nombor 2. Lengkapkan jadual 1 dengan menamakan jenis segitiga dan nyatakan 2 ciri-ciri setiap segitiga. Okey, yang pertama ni nama dia ialah segitiga sama sisi, ketiga sama sisi, sudut semua sama, sudut sini, sudut sini, sudut sini semua sama. Panjang sama, sudut sama. Okey, ciri-ciri ni sila ambil daripada buku teks. Ada semua ni, baca buku teks, cari dalam buku teks. Dan akan dapatlah sebenarnya apa yang saya terangkan tu, itulah ciri-ciri dia. Yang nombor 2 ialah ini segitiga tepat, ada sudut tepat di sini. Okey, segitiga ni ketiga-tiga sisi boleh jadi tak sama saiz. Dia ada satu sudut tepat di sini. Segitiga sama sisi, atas ni tak semestinya sudut tepat, ada sudut yang berlainan, tapi dua sudut ni sama sudutnya. Yang ketiga dipanggil segitiga tak sama kaki. Ketiga-tiga saiz tak sama, sisi tak sama, bucu tak sama, sudut tak sama. Okey, ini di surat 19. Ini sedikit penerangan. Maklumat lanjut sila baca buku teks. Ada semua maklumat-maklumat ni. Okey. Seterusnya cikgu nak terangkan sedikit tentang benda-benda asas untuk jawab soalan. Okey. Bina segitiga sama sisi apabila diberi sisi PR. Segitiga sama sisi, maksudnya ketiga-tiga saiz dia sama. So cara dia macam mana? Okay, ukur dari P ke R berapa panjang ni. Okay. Daripada P ke R, awak nak buat full line pun tak apa, ataupun awak just nak macam tu sikit pun tak apa. Okay. Kemudian pindahkan jarum ke P. Daripada R sepatutnya sama ni. Okay. Okay, sama. Daripada P ke R, dapatlah titik persilangan. Minta maaf, patutnya awak buat sekali je. Macam tu je. Dapat titik persilangan tu. Okey, dari hujung sini ke R. Kemudian daripada atas ni ke so PR. So apa yang patutnya kita buat sini, antara lepas P ialah Q. P, so atas ni saya namakan sebagai P. PQR ni adalah segitiga sama sisi. Okey. Soalan nombor 4. Bina segitiga tepat PQR apabila diberi panjang hipotenus PR dan satu sisi PQ 50. Dia bagi panjang hipotenus PR, diberi dah. Dia bagi kat sini. Satu lagi sisi dia ialah PQ.
50mm. Okey. Apa yang perlu dibuat ialah pertama sekali bahagi dua hypotenuse PR ni untuk kita dapatkan titik tengah P dan R. Okey, nampak tak di situ? Mungkin kurang jelas. Okey, sambungkan dua garisan ni. Dapatlah titik tengahnya di sini. Daripada titik tengah tu, apa kita perlu buat? Ialah satu semi bulatan. Okey, ini akan okey. Kemudian pembuktian dia ialah, awak tengok di sini, dia nak segitiga tepat PQR. So kat atas ni ada Q lagi satu. Mana-mana tempat di sini, kalau kita buat mana-mana tempat pun, dia akan bersudut tepat. Awak tengok, dia akan bersudut tepat. 1, 2, 3. Jadi pun 1, 2, 3. Dia tetap 90 darjah. Ini dah belajar dalam mathematics. Segitiga dalam separuh atau semi bulatan, salah satu sudut yang kena pada lilitan bulatan tu ialah 90 darjah. Tapi dia bagi kat sini 50mm P ke Q. So ambil pembaris, kira P ke Q 50mm. Nampak kot di sini. Saya guna daripada nombor 1, so ambil di nombor 6. So ini jarak ialah 50mm. Jarak 50mm ni letak di sini. P, tak di P dan gariskan. So kita dapat itulah titik Q. Okey, P ke Q 50mm dan PR ialah dia punya hypotenuse. Ini belajar dalam mathematics. Kita ulang balik kat sini, mudah je ni. Okey. Ini semua sepatutnya benda ni dah mahir dah. Form 2 kot rasanya belajar dah. Okey, awak belajar dengan cikgu mana ni dulu? Ingat tak nama cikgu matematik yang ajar ni? Saya cuma repeat balik je. Soalan nombor 5. Yang ni cikgu matematik tak ajar. Saya kena ajar. Okey. Yang ni kena buat apa? Bina satu segitiga apabila diberi perimeter. So, perimeter ni seluruh ni lah. PR campur RQ campur QP. Itu dipanggil perimeter. Dan nisbah sisi, maksudnya sisi dia ada 4, ada 3, ada 5. Maksudnya ada yang 4 unit, 3 unit dan 5 unit. Sisi dia untuk sebuah segitiga P yang kita nak buat ni. Okey. Jadi bagaimana langkah dia? Langkah dia ialah, okey, kita kena bahagikan garisan PQ kepada 4 campur 3, 7, 7 campur 5, 12. So bahagikan kepada 12 bahagian. Ini ingat awal-awal dulu saya dah ajar membahagi garisan. Okey. Kepada 12 bahagian. Sebabkan 12 bahagian kita tak boleh pakai banyak-banyak besar-besar, kita pakai kecil je. Okey. Mudah-mudahan cukup lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tak cukup. 10, ada lagi 2 ya. 11, 12. Masuk tak video ni? Masuk. Ngam-ngam je. Okey, saya buat numbering dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 4, 3, 5. So yang 4 di sini tambah lagi 3, 1, 2, 3. So ini 1,
1, 2, 3, 4, 5. So kat sini 4 bahagian. Sini 3 bahagian. Sini 5 bahagian. So kita guna balik teknik macam biasa untuk membahagi garisan. Ingat tak teknik ni? Okey. Okey, sambung Q ke nombor 12. Ini jangan bergerak. Letakkan satu lagi set square di sini. Okey. Pergi cari yang nombor 7. Kemudian cari yang nombor 4. Okey, dapat dah. So kita dah bahagi dah perimeter ni kepada 4, 3, 5 bahagian. So apa yang perlu kita buat sekarang? Daripada titik sini, cari kepi ni, buat satu line pula, satu lengkung. Okey, dengan jari 4 bahagian. Kemudian pindah ke sini dah 3 bahagian dah, tak payah kacau. Yang atas ni pula, dari sini hingga ke Q. Okey, tarik dan bertemu di sini. So inilah titik persilangan kita punya segitiga. Segitiga ni tak diberi nama, PQR ke ni. Inilah jawapannya. Inilah yang kita nak kita cari. Boleh tanya soalan macam ni dalam exam nanti. Okey, ini benda baru belajar. Okey. Cikgu harap awak boleh buat slow-slow. Pause ataupun hentikan sekejap video ni untuk awak lebih faham. Sekian, terima kasih.